Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ni cikgu akan gabung kelas aku antara kelas part E dengan part D. Cikgu pun ni kali pertama untuk bersua muka dengan awak semua sekali di kelas online secara PDPR. Okey, untuk tajuk yang seterusnya iaitu fusi gubaham. Okey, fusi gubaham. Okey, so untuk fusi gubaham, nampak skrin cikgu Okey, untuk fusi gubaham, takrifan yang perlu awak kena faham, yang pertamanya adalah okey, fusi gubaham ni bermaksud satu fungsi, okey, dia masuk dengan satu fungsi, boleh katakan tambah lah. Kita tambah dengan fungsi yang seterusnya. Okey, katakan fx dengan gx, iaitu dua fungsi lah yang terlibat. Okey, dua fungsi yang terlibat. Dia gubah kat sini. Okey, kat sini dua situasi. Okey, dua situasi. Mungkin kita boleh tulis sebagai f gx, iaitu masukkan fungsi gx ke dalam f. Satu lagi adalah g fx. Okey, iaitu masukkan fungsi f ke dalam g. Okey, kalau kita tengok takrifan dalam buku teks awak tu, diberi dua fungsi, f dengan g. Okey, f dengan g. Mungkin bagi z. Okey, ni contoh je lah. Dibagi dua fungsi, f dengan g, hasil gabungan. Okey, hasil gabungan yang ditulis sebagai fg, seperti kat atas ni, atau gfx. Ditulis sebagai fgx sama dengan f kurungan gx. Okey, dia so kat sini dia ada dua lah penulisan dia. Okey, boleh tulis macam ni. Okey, atau penulisan yang kedua kalau tengok takrifan kat sini. Okey, kita boleh tulis sebagai okey, f yang seterusnya adalah gx. Okey, yang kedua. Okey, atau gfx. Okey, iaitu kita boleh tulis secara penulisan dia adalah g iaitu fx. Okey. So cikgu harap sampai kat sini awak kena faham lah. Gabungan dia gabung. Tambah ni kau pasti tambah dia gabung maksudnya tambah kat sini adalah dia gabung. Okey. So dalam silibus kita gabung dua je fungsi. Okey. Kita dah akan belajar 3 dan 4 fungsi lah serentak. So kita gabung dua fungsi untuk di bawah tajuk fungsi gubaham. Okey, persoalannya bagaimana kita nak tengok ataupun kita nak baca dia kalau diberi gambar rajah. Okey, bagaimana kita nak tengok ataupun kita nak baca dia dalam bentuk gambar rajah. Okey, katakan gambar rajah ni. Okey, cara dia, okey, kalau kita tengok, okey, kalau kat sini, okey, kat sini kita boleh, cikgu rasa awak dah belajar fungsi kan. Kat sini kita boleh tulis sebagai, cikgu ambil pen merah lah, nampak sikit tak? Ataupun pen orange, beza sikit. Okey, so kat sini kita boleh tulis sebagai apa? G. Okey, objek dia apa ni? X. X huruf besar. Image dia adalah apa? Y. Okey, kat sini. Kalau kita nak baca individu secara apa? Secara satu fungsi kat sini. Okey, untuk yang F kat sini, kita boleh baca sebagai objek dia apa? Y. F Y sama dengan Z. Okey, so kat sini awak kena pandai baca lah sikit. Okey, iaitu FY sama dengan Z. Okey, bila dia gabung, bagaimana cara nak baca dia? Okey, bila dia gabung, ni individu, cikgu baca satu-satu fungsi dia. Sekarang ni cikgu nak gabungkan dia. Okey, so bagaimana kita nak gabungkan dia? Iaitu, okey, kita nak gabungkan dia, iaitu kita baca hak sebelah kanan dulu. Okey, apakah fungsi yang sebelah kanan? Ada volunteer nak jawab? Okey, siapa yang baru masuk tu tulis nama tulis nama dengan kelas. Okey, di ruang chat tu. Okey, kita baca dia adalah yang sebelah kanan dulu. Okey, dengan yang sebelah kiri. Okey, iaitu kita baca yang sebelah kanan dulu. Ni kanan. Okey, ni kanan.
Kita baca tapi kita masuk daripada belah kiri masuk belah kanan Okey, dan yang ini adalah sebelah kiri. Okey, so kat sini adalah sebelah kiri. So bagaimana kita nak selesaikan? Iaitu kita baca yang sebelah kanan dulu, lepas tu kita baca yang sebelah kiri. Okey, so kat sini kalau kita tengok, kita boleh tulis sebagai F. Okey, yang sebelah kanan dulu cikgu tulis balik F yang sebelah kanan dulu dan disusuli dengan yang sebelah kiri iaitu G. Okey, nanti kita akan tengok contoh nanti. Okey, so dia ada dua sama ada FG ataupun F kurungan G. Okey, so dia ada dua lah penulisan dia. Okey, so daripada gambar rajah ni kita boleh simpulkan bahawa ni cara penulisan dia. Okey, dia ada begini cara penulisan dia. Okey, ni adalah cara penulisan. Okey, kenapa ada cara penulisan? Sebab nanti bila kita nak selesaikan soalan matematik, terutama matematik tambahan lah soalan ni. Okey, kita mesti ada apa? Mesti ada cara nak selesai dia. So, mesti ada sedikit penulisan dia. Okey, mesti ada sedikit penulisan dia. Okey. Jelas kat sini? Jelas. Okey. Okey, cikgu nak tanya, yang 4D berapa orang? Ada 2 orang masuk Daniel dengan Arif. Bilangan awak lah. Pak dedikasi berapa orang semua sekali? Ada nak jawab ke? Apa? Okey. Ataupun awak tulis di ruang chat apa. Bilangan 4D berapa orang semua sekali? Cikgu nak tahu bilangan je. Okey, yang seterusnya kita bagi contoh. Okey, contoh 8. Siapa ada buku teks, okey, boleh buka muka surat. Okey, muka surat 14. Okey, 14. Okey, dia bagi yang pertamanya, dia bagi dalam okey, ini adalah penulisan dia. Ini adalah penulisan dia. Okey, ini adalah penulisan dia. Banyak cara penulisan dia. Biasanya ni adalah penulisan ilmiah lah. F. Okey. Nampak tak cikgu tulis Nampak Nampak. Okay, so F kat sini kita boleh tulis sebagai F. X ni adalah respect to X. Okay. Memberihakan terhadap X. Kenapa X? Maknanya tepi dia mesti ada 2X lah. Contohnya 2 ni adalah pemalas. X ini adalah pemboleh ubah. So X ini, okay, cikgu recall balik lah. X ini, yang ini dinamakan objek. Cikgu recall balik. Okey, 2X ini adalah pemboleh ubah untuk image. Cikgu recall balik. Okey, cikgu recall balik. Okey. So, penulisan dia adalah F respect to X equal to 2X. Okey. So, yang ini kita boleh baca macam mana? Okey, kita boleh baca. Okey. Kita boleh, sebab kita nak selesaikan, nanti kita tengok bagaimana kita nak selesaikan satu-satu nanti. Okey, kita boleh tulis sebagai GX sama dengan iaitu X kuasa 2 tolak dengan 5. Okey, kita tulis gitu. Okey, kita tulis gitu. Okey, tengok soalan, tentukan, determine. Okey, fungsi gubahan. Okey, fungsi gubahan. Okey, bagaimana kita nak selesaikan fungsi gubahan? Kat sini cikgu akan selesaikan A dengan B dulu. Okey, A dengan B. Okey, kat sini cikgu akan selesaikan A dengan B. Okey, katakan A. Okey, F respect to G. Okey, so kat sini kita boleh tulis sebagai F GX. Okey. Apakah pemboleh atau apakah fungsi untuk GX? Ada seorang boleh jawab? Apakah fungsi untuk GX? GX sama apa? GX sama dengan? X kuasa 2 tolak 5. Okey, terima kasih. X kuasa 2 tolak dengan 5. Okey, X kuasa 2 tolak 5. Gini cara nak selesai dia. Okey, iaitu X kuasa 2 tolak dengan 5. Okey, so ambil mana? Ambil di soalan dia ni. Okey, sekarang ni apakah yang berlaku? Iaitu kita nak gantikan sekarang ni adalah
X kuasa 2 tolak 5 ni nak masuk dalam mana? Dah masuk dalam F ni. Okey, nak gantikan kedudukan apa? Okey, nak gantikan kedudukan objek. Okey, sebab objek sekarang ni kalau kita baca, kita baca sebelum ni adalah fx. Okey, kalau kita ambil dua formula dia adalah 2x betul tak? Sekarang ni fx kita berapa? Sekarang ni x digantikan dengan x kuasa 2 tolak dengan 5. Gitu punya. So apa yang berlaku kat sini? Perubahan kat mana? Perubahan kat objek. Ini adalah objek ni. Perubahan kat objek. So X ni bergantung kat mana? Kat sini. Perubahan kat sini. So sini ada perubahan sikit. Perubahan kat sini apa maksud dia? Iaitu kita masuk nilai. Okey, masuk. Okey, masuk nilai. Okey, nilai apa? Nilai objek. Okey, kita masukkan nilai objek. Okey. So cikgu recall balik apa yang awak belajar sebelum ni. Okey, so cikgu nak masukkan dia. Masuk je. Apakah nilai objek kita sekarang ni? Yang terbaru. Nilai objek kita apa ni? Apa nilai objek kita? Okey, volunteer. Siapa nak jawab? Apakah nilai objek kita sekarang ni? Tidur ke? Okey. Nilai objek kita adalah X kuasa 2 tolak 5. So kita gantikan X kat sini dengan X kuasa 2 tolak dengan 5. Bila jadi macam ni, okey, apakah langkah yang seterusnya? Ingat matematik, jawapannya mesti dalam bentuk apa? Bentuk termudah. So jangan macam ni, buat macam ni. So, okey. So, bagaimana kita nak selesaikan dia? Kita kembang. Okey. Ingat kembang? Sini kembang kat ni. Expand. Okey, so kat sini kita akan dapat apa? 2x kuasa 2 tolak dengan 10. Okey. So yang biru ni penyelesaian dia lah. Okey, so nanti yang biru ni penerangan dia nanti dalam peksa nanti awak tulis gini. Okey. Awak tulis gini senang. Okey, cikgu guna pen warna apa? Mana apa awak nak pen? Warna purple boleh? Cikgu suka warna purple. Okey. Ni dalam peksa nanti awak tulis gini. Okey, hak atas ni cikgu explain je iaitu FG sama dengan FGX. Ni cara. Okey, yang seterusnya awak masuk balik iaitu F X kuasa 2 tolak dengan 5. Okey, lepas tu awak buat apa? Awak masuk je lah iaitu 2 X kuasa 2 tolak dengan 5. So jumlah dia adalah, awak kembarkan awak dapat apa? 2x kuasa 2 tolak dengan 10. Okey, so hak ni adalah dalam peksa lah awak buat Hak atas tu cikgu nak terang sahaja supaya awak nampak. Okey, kita akan terang benda yang sama berulang kali sehinggalah awak faham. Tak faham juga, cuba buat lagi latihan. Jangan mudah mengalah. Okey. So, FG ataupun FGX iaitu cikgu akan dapat jawapannya adalah 2x kuasa 2 tolak dengan 10. Okey. Kalau pattern macam ni lah. Atau, ada juga. Kalau tengok buku teks, ada juga jawapan dia tulis gitu. Dia tulis macam soalan dia. Boleh juga. Okey, kalau awak nak advance. Kalau awak kata, cikgu sampai sini dah memadai. Betul, tak ada masalah. Memang betul. Maka pernah dah. Kalau soalan ni masuk PSA memang maka pernah dah. Okey, katakan orang kata, cikgu buat apa penulisan dia gitu? Okey, dia nak khabar bahawa penulisan matematik untuk fungsi f respect to x. Okey, lepas tu dia ada apa? Dia ada anak panah. Dia. Okey, cara penulisan dia. Hak ni dah makan penuh. Kalau nak buat gini, maknanya awak lagi baguslah maknanya. Awak faham lah maknanya. Okey, macam ni pun boleh. Okey, sebagai jawapan, okey. Nak tinggal gini pun boleh, nak tinggal hak belah kanan pun boleh. Dua-dua boleh. Okey, jelas apa yang cikgu terang untuk soalan A? Jelas. Alhamdulillah. Okey, tengok soalan B. Okey, cikgu nak pergi ke soalan B. Soalan B pun gitu. Tapi soalan B dia balik kalau awak tengok. Okey, dia balik awak tengok. Okey, kalau awak tengok GF. So kita tengok dulu soalan. Soalan B bagi X. X lah. Kadang-kadang soalan dia bagi Y. Tapi soalan ni bagi X. Okey.
So kita buatlah apa? Kita buat G, okey, Fx. Okey, sekarang ni Fx kita nak gantikan dengan apa? Fx kita gantikan dengan 2x. 2x. Okey, 2x. So bagus. Okey, so awak gantikan Fx dengan 2x. Okey. So bagaimana langkah yang seterusnya? Okey, ni cikgu nak tegang je ni. Okey, nanti cikgu okey. Sebab mungkin ada terlepas pandang ke nak masuk kelas sebelum ni ke. Okey, so bagaimana kita nak selesaikan? Kita ambil dulu yang asal dia. Ni yang asal dia ni. Okey, asal dia adalah G X, asal dia pada soalan iaitu X kuasa 2 tolak dengan 5. Hak asal dia. So awak kena tahu yang dalam kurungan ni, okey, awak kena tahu yang mula-mula dalam kurungan ni nama dia adalah objek. Objek dia bagi pemboleh ubah lah kat sini. Awak dah dewasa, belajar susah sikit lah. Okey, pemboleh ubah X kat sini nama dia objek. Okey, so apa yang perlu awak kena berlaku sebab dia dah berlaku 2X. Asal dia X, sekarang ni 2X. So awak kena apa? Ada sedikit perubahan pada apa? Pada X kat sini. Dia ada perubahan. Perubahan itu maksudnya kat sini, okey, cikgu ulang balik, iaitu awak kena masukkan nilai. Okey, masukkan nilai objek terkini lah, objek. Okey, nilai objek. Okey, so bagaimana nak selesaikannya? Okey, so bagaimana nak selesainya? Okey, sebab kita nak jawab soalan. Okey, ni soalan yang diberi. Kalau nak jawab soalan, dia bagi apa? G2X. Maka G2X ini nama ni objek barulah. Objek yang kita nak jawab soalan. Okey, bersamaan dengan iaitu awak kena buat kurungan sini sebab dia kuasa 2. Okey, iaitu 2X kuasa 2. Okey, tolak dengan 5. Okey. So apakah maksud 2X kuasa 2? Ni dah berlaku indeks. Okey, semalam ada pelajar olahraga lah tanya cikgu apa maksud indeks. Okey. So kat sini berlakunya indeks. So apa yang berlaku kat sini? Dia repeat ataupun dia ulang sebanyak 2 kali iaitu 2X darab dengan 2X. Kalau awak belajar hukum indeks, awak akan dapat apa? 2 darab 2 dapat apa? 4. Okey, dapat besar sikit. Gitu. Okey, 2 darab 2 berapa? Dapat 4. So apa maksud X? Mengikut hukum indeks, X kat sini adalah X kuasa 1. So 1 tambah 1. So akan dapat apa sini? Iaitu 4X kuasa 2. Ni kalau menggunakan hukum indeks. Okey, menggunakan hukum indeks. Okey. So akan dapat 4X kuasa 2. Okey, seterusnya apa? Ganti lah. Ganti lah. Iaitu kalau awak congak pun boleh. 2 kali 2, 4. X darab X akan dapat X kuasa 2. Boleh juga. Okey, cuma cikgu khabar ini congak. Ini adalah hukum daripada hukum indeks. Okey, yang awak belajar masa dekatan 3 bab 1 tu. Okey, so tolak dengan 5. Okey, ni adalah cikgu nak terangkan lah. Okey, kalau dalam periksa nanti, okey, atau ya soalan? Ada soalan ke? Tak ada cikgu. Okay, sila teruskan. Okey. Oh, so. Hai Cikgu Jamil. Hai Abang Fadli. Ada. Takut saya. Masuk. Okey. So, dalam periksa nanti, okey, ataupun apa-apa, cara nak tulis dia, okey. Cara nak tulis dia. Okey, cara nak tulis dia macam biasalah, okey. So, kita kena tunjuk kematangan kita nak jawab. Okey, kita buat sesa. Okey, G masuk balik F X kat sini. Okey. So, apa yang perlu awak kena buat? Macam biasalah, gantikan Fx dengan soalan dia. Awak tengok balik soalan dia. Fx adalah 2x. Ganti balik. Okey, iaitu G 2x. Okey. So, 2x ni ganti dalam mana? 2x ganti dalam Gx. Okey. So, awak akan dapat apa? Awak akan dapat 2x kuasa 2. Okey. Sorry ni kurungan. Okey.
Okey, iaitu 2x kuasa 2 tolak dengan 5. Maka awak akan dapat 4x kuasa 2 tolak dengan 5. Okey. So dah memadai awak jawab gini. Kalau maknanya jawab gini dah memadai jawab dalam peperiksaan. Okey, lepas tu ada orang tanya, cikgu, apa jawapan dia titik-titik ya? Tidak ada masalah. Kalau nak comel, jawab macam dia lah. Oh, cikgu silap sini. Oh, terlepas pandang sini. Ini bukan F ni. Ini adalah FG. Okey. So bagaimana nak jawab dalam bentuk yang comel sekali lah maknanya. Okay, so dia akan tulis sebagai apa? GF titik double jangan tinggal titik Kadang-kadang tinggal titik, dia jadi titik se tak boleh lah. Okay, titik double ni maknanya respect to lah. Respect to X, terhadap X. Okay, dia buat anak panah. Okay, so apa yang berlaku seterusnya? Iaitu awak salin balik apa awak. Iaitu akan dapat 4X kuasa 2 tolak dengan 5. Okay. Ada masalah untuk soalan A dengan B? Cikgu cuba jelas satu persatu supaya awak faham dulu. Ada masalah? Ada. Okay. Mizan ni hak atlet ke? Hak kembar ke? Adik kembar? Kakak kembar ke? Yep. Okay. Beres. Okey, yang seterusnya cikgu nak cuba jawab cabaran minda. Ni ada dalam buku teks awak. Adakah fungsi gubahan FG dan GF sentiasa sama? Okey, ni ada dalam buku teks awak muka surat 14 Okey. So kalau soalan ni macam ni keluar dalam peperiksaan, bila kita kena bukti, matematik ni kita kena bukti dengan nombor. Okey, dengan nombor dengan term matematik. Okey, kalau soalan macam ni, okey, cikgu showkan awak jawab gini. Awak sendarai dulu. F, G, X. Okey, kurung anak panah. 2X kuasa 2 tolak dengan 10. Okey. Lepas tu awak koma. Ni cara jawab Cikgu showkan jawab gini lah. Cikgu tak buat titik nak buat kurungan boleh? Tidak ada masalah. Buatlah. Okey, nanti cikgu tunjuk buat kurungan. Kurungan tak. Nanti yang kedua cikgu buat kurungan Okey, titik X. Okey, anak panah 4X kuasa 2 tolak dengan 5. Kalau tak boleh buat gini, boleh juga dalam awak laksanakan ataupun awak patternkan dalam bentuk macam ni pun boleh. Tidak ada masalah. Okey, janji bentuk penulisan awak tu orang faham. Memang bentuk standard orang kata. Okey. So dia ada dua lah. Iaitu G, Fx. Okey, sama dengan 4x kuasa 2 tolak dengan 5. Okey, so bagaimana kita nak jawab soalan ni? Okey, kita tengok kehendak soalan. Okey, adakah fungsi gubahan f dan g f sentiasa berbeza? Keyword dia adalah sentiasa berbeza. Okey, so cara nak jawab dia adalah adalah apa? Adalah awak tulis gini. F, G, X tidak sama. Ni tanda penting ni. Ni tidak sama ni. Okey, dalam matematik ini adalah tanda yang sangat penting. Bila nak jawab sesuatu soalan. Macam soalan ni lah tanda dia. Iaitu tidak sama dengan apa? Dengan GFX. Okey, lepas tu awak koma, awak tulis dia apa? Sentiasa berbeza. Gitu nak cara nak jawab. Okey, iaitu awak tulis dulu statement dia. Okey, awak tulis dulu bentuk matematik lah. Okey, boleh katakan bentuk matematik lah kat sini. Bentuk matematik, lepas tu awak buat statement, awak buat pernyataan kat sini. Okey, pernyataan apa? Pernyataan menggunakan tata tanda. Tata tanda kat sini apa? Tata tanda kat sini adalah tidak sama. Ni tata tanda. Okey, tata tanda kat sini adalah tidak sama dengan GFX. Okey, adalah tidak sama dengan GFX. Okey, faham kat sini? Ni soalan contoh baru cikgu tunjuk satu-satu. Ada soalan kat sini? Ada
Okey, seterusnya cikgu pergi yang seterusnya. Okey, seterusnya adalah untuk jawab soalan C dengan D. Okey, C dengan D sebenarnya dibagi dah dalam poket ni. Okey, F kuasa 2 adalah sama dengan FF. Begitu juga dengan G kuasa 2 yang sama dengan GG. Untuk soalan yang seterusnya, cikgu nak selesaikan soalan C dengan D. Okey, apa maksud F kuasa 2? Iaitu F. Okey, apa maksud FF? F kurungan F X. Gitu maksud dia. Kita kena tahu dulu. Begitu juga dengan G. G kuasa 2. Apa maksud G kuasa 2? GG. Apa maksud GG? Ada soalan boleh tanya Apa maksud GG? Cikgu takut cikgu laju sangat Iaitu G GX. Boleh buat macam tu. Okey. Ini dia punya apa? Dia punya tersirat di sebalik F kuasa 2 tu. Okey. So kat sini, kat sini cikgu boleh tulis sebagai Fx sama dengan 2x. Cikgu tulis balik lah. Okey, kat sini cikgu boleh tulis sebagai Gx sama dengan x kuasa 2 tolak dengan 5. Okey, untuk step yang seterusnya cikgu nak advance lah. Cikgu akan guna kaedah pattern ni, boleh tak? Boleh Cikgu nak guna kaedah pattern ni Boleh. Cikgu tambah dah terang sesa ni. Okey, terang sesa ni nanti awak tengok balik Cikgu akan upload balik video ni. Okey. So bagaimana kita nak selesaikannya? Okey, tu je. Okey, untuk jawab untuk C, okey. Iaitu kita tulis FF sama dengan kita kena belajar dulu asas sesa dulu. Macam mana ada kurungan? Tak ada lagi. Kurungan yang pertama tak ada kurungan Ia ada kurungan yang sebelah kanan ni. Iaitu Fx. Okey, lepas tu apa? Masukkan objek dia Fx. Fx dia adalah apa? 2x. Okey, 2x. So, kalau kita tengok F asal, okey, cikgu buat remark Cikgu buat remark kat sini. Kalau kita tengok F asal adalah 2x. Cikgu buat remark kat sini. Gitu. Okey, so bagaimana kita nak selesaikan dia? Iaitu kita masuk sebab dia masuk ke dalam dirinya sendiri. Fungsi tu dia masuk dalam fungsi dia sendiri. Tak ada masalah. Okey, iaitu 2x ni kita gantikan kedudukan x kat sini. So akan dapat 2x. So kat sini akan dapat apa sini? 4x. Okey, 4x. So 4x ni kita boleh tulis sebagai apa? Okey, kita boleh tulis gini atau kita boleh tulis sebagai F kuasa 2 titik X anak panah 4X. Dua lah. Okay. So cikgu advance kah? Okay, advance kah? Ada soalan ke untuk ni? Advance kah ni? Boleh Okay, untuk soalan D. Okay, D pun macam tu. Okay, D. Okay, D ni. Soalan D ni adalah sama jugalah. Sama juga. Okay, so kita tengok soalan D. Okay, iaitu GG. Okay, apa maksud GG? G kurungan GX. Okay. So, apa fungsi GX? Okay, so kita tengok apa maksud GX? Iaitu X kuasa 2. Okay, iaitu X kuasa 2 tolak dengan 5. Okay, so cikgu buat remark sikit dengan hot merah ni supaya awak tengok pergerakan dia. Okay, iaitu kalau asal dia adalah GX sama dengan X kuasa 2 tolak dengan 5. Okay, sinilah pelajar susah sikit Kalau cikgu guna kaedah PMP kat sini. Okay, cikgu akan tunjuk lagi kaedah dia. Okay, so kat sini apa yang berlaku? Cikgu tulis sini sikit sebab nak buat PMP Iaitu gantikan X kuasa 2 tolak 5 ni ke dalam X kuasa 2 ni. So gantikan. So apa yang berlaku kat sini? Iaitu X kuasa 2. Okay, nampak? Okay, tolak dengan 5 tutup kurungan kuasa 2 tolak dengan 5. Cikgu guna kaedah PMP kat sini. Okay, kaedah PMP. Okay, apa maksud PMP? Okay, P maknanya multiple. P adalah power.
Okey, M adalah multiple. Lepas tu power. Cikgu guna kaedah PMP. Okey, nanti cikgu akan tunjuk kaedah yang biasa orang buat lah ataupun awak guna. Okey, power. Power bermaksud power yang pertama ni. Okey, power bermaksud kuasa 2 Okey, power bermaksud kuasa 2. Multiple bermaksud yang dalam kurungan ni darab belaka. Multiple darab belaka. Okey, power yang kedua adalah bermaksud kuasa 2. Kuasa 2. Okey, so sekarang ni kita tengok unsur. Kita tengok unsur. Unsur yang pertama, X dia adalah apa? X kuasa 2 lah unsur yang pertama. Okey, so X kuasa 2. Okey, multiple bermaksud 2 darab dengan X kuasa 2. Okey, 2 darab dengan X kuasa 2 darab dengan negatif 5. Itu maknanya multiple. Maknanya yang cikgu tengok yang ini je yang lain jangan tengok. Cikgu nak sesat ni dulu. Okey, iaitu 2 darab dengan X kuasa 2 darab dengan negatif 5. Panggil multiple, PMP method kat sini. Okey, power yang keduanya adalah apa? Tinggal negatif 5. Okey. Nampak tak slide ni? Takut kecil sangat. Okey, tu dia. Okey, yang seterusnya kena buat apa? Tolak dengan 5. Gitu. Okey, so multiple yang pertama, power yang pertama, X kuasa 2 kuasa 2. So, 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4. Kalau kita nak tengok ukur indeks, okey, kita tengok sekejap ukur indeks. Okey, kita akan belajar indeks nanti. Bab berapa Cikgu lupa. Okey, X kuasa 2 darab dengan X kuasa 2. So, darab maknanya tambah Kalau ikut indeks 2 tambah 2. So, akan dapat X kuasa 4. Kalau mengikut ukur indeks ni. Okey, begitu juga dengan negatif 5. Okey, iaitu negatif 5 darab dengan negatif 5. Okey, so kita dah belajar. Apa? Negatif darab negatif positif tu. So 5, 1 tambah 1 kat sini. Okey, so akan dapat 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 bermaksud 25 lah. Cikgu guna ukur indeks ukur indeks. Ukur indeks. Okey, indeks. Okey. So kat sini kat sini cikgu ulang balik akan dapat X kuasa 2 dikuasakan 2. So akan dapat X kuasa 4 lah. Ni penerangan dia. Okey, yang seterusnya multiple. Multiple darab 2 darab negatif 5. Hari tu dah belajar. Okey, positif darab negatif akan dapat negatif. Okey, so 2 darab 5, 10. X kuasa 2. Okey, yang seterusnya adalah kita dapat apa ni? Dapat 25 tolak dengan 5. Okey, so kat sini sebenarnya akan dapat apa? X kuasa 2 tolak 10. X kuasa 2 tambah dengan 20. Okey, ni kaedah yang pertama. Okey. Atau ada tu dia suka buat gini. Ni cikgu guna pen warna purple. Okey, ni kaedah yang biasa belajar buat. Okey, belajar buat. Nak tulis mana Tulis bawah ni sikit. Okey, ni iaitu X kuasa 2 tolak dengan 5 kuasa 2. Ni yang biasanya pelajar buat. Bukan cikgu kata tak bagus. Dah dekat tak 5. Kalau boleh ubahlah sikit cara penulisan matematik ni. Okey, dia buat apa? Dia buat gini. Betul, tidak ada masalah. Dia kembang, dia expand. Sebab dulu cikgu dia ajar gini. Betul, memang betul. Cuma cikgu ajar kaedah PMP method lah. Okey, betul. Pernah ke jumpa kaedah ni? Biasanya awak buat dia ulang sebanyak 2 kali, betul? Betul tak ni? Okey, so dia kembang. Okey, dia kembang. Hak ni, dia kembang hak ni. Hak ni, dia kembang hak ni. Okey, yang bawah ni, dia kembang hak ni. Betul, tidak ada masalah. Tapi lambat lah sikit. So, X kuasa 2 dan X kuasa 2, dia akan dapat X kuasa 4. Sini akan dapat 5X kuasa 2. Dia buat ni. Boleh, tidak ada masalah. Okey, so 5X kuasa 2. Negatif darab negatif. Positif. 5 darab dengan 5. Berapa? 25. Tolak dengan 5. So, okey. So, dia pemudahlah kat sini. So, akan dapat apa? 10X kuasa 2
tambah dengan 20. So cara dia sama je. Cara dia sama. Okey, cara dia sama. Kalau awak tanya cikgu, biasanya awak akan tanya, cikgu, hak mana cikgu nak? Gitu omong. Cikgu nak, mana-mana pun boleh. Cuma cikgu nak kaedah ni lah, dia cepat. PMP ni awak tak perlu tulis. Sebab apa? Awak boleh apa? X kuasa 2, Pak. X kuasa 4, gitulah. Awak boleh cepat sikit. Sebab matematik ni biasanya kalau orang dia minat matematik tambahan ni, dia tak cukup masa nak jawab matematik. Okay. So kita cuba cari satu kaedah yang boleh mempercepatkan cara penyelesaian kita. Okay. So begitulah. Okay. Hak warna petak ni betul juga kaedah dia. Okay. Kaedah dia. Okay. So awak nak tinggal gini pun jawapan dah memadai. Okay. Dah memadai. Atau okay, kalau dalam buku awak pun boleh. Okay. Atau jawapan akhir. Okay. Atau awak boleh tulis sebagai apa? G kuasa 2 hak ada titik ni pun boleh. Okay. Anak panah X kuasa 4 tolak dengan 10 X kuasa dengan 2 tambah dengan 20. Okay, siapa hak baru masuk tu tulis nama untuk kehadiran pada hari ni. Okay, ada apa-apa nak tanya untuk contoh ni sebelum cikgu nak pergi kepada latihan? Ada nak tanya? Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Okay. Kita tengok soalan yang pertama. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, siapa yang baru masuk tulis nama dulu Nama dengan kelas. Jangan tulis nama je. Sebab cikgu pun tak kenal jawab ni. InsyaAllah bulan 4 nanti kita akan jumpa. Okay, kita akan jumpa. Okay, cikgu panggil seorang-seorang boleh tak? Kita try, ada apa salah pun. Okay, untuk soalan nombor 1. Okay, 1A. Miza boleh jawab tak? Oh, left dah. Jangan left lagi. Miza Akilah Sofia. Panjang nama awak Okay, boleh jawab ke soalan A? Sekejap. Tak kejap. Oh, kejap. Okay, kejap. Okay, untuk soalan B, Daniel Faik bin Harith daripada PAI. Tak apa, tak boleh jawab, kabur je. Cikgu akan tolong. Jangan left lagi, relax lah. Okay. Kejap cikgu. Ataupun nak suruh cikgu jawab dulu. Boleh Okay, sebab tadi cikgu beri dah sedikit tutorial supaya awak jawab tadi. Boleh Miza? Saya tak tahu betul ke tak. FX F kurungan X lah. Okay. Sama dengan 3X. Okay, 3X. Okay, tak apa, kita cuba nanti cikgu terang. Okay, untuk soalan B. Untuk soalan B. Daniel boleh? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu tak apa. Okay. Cikgu cuba terang Tak apa, biasa tu. Belajar. Okay. So, sebelum nak jawab, kita baca dulu. Dia kata F memetakan. Memetakan maknanya dia tengok anak panah. Iaitu F ni yang sebelah kiri ni memetakan P kepada Q. P kepada Q. Okay. So, kat sini kita boleh tulis sebagai F. Okay. Objek dia apa? X. Okay. Memetakan kepada Q. Q dia apa? Iaitu apa? 3X. Kita nak ambil ni dulu. Sebab matematik kita mesti ada satu pun boleh ubah untuk fungsi lah. Okay. Berapa pun boleh ubah dia iaitu 3X. Okay. Untuk soalan yang kedua. Okay. Memetakan P kepada Q dan fungsi G. Okay. G lah dia kata. G apa? G memetakan ni G. Okay. Dia memetakan apa? Q kepada R. Okay. Q kepada R. So kalau G ni kita baca apa? Objek dia berapa G? Faik? Nama. Baru sebut nama kan? Cikgu. Okay, berapa objek dia ni? Ni. Dalam kurungan pink 3X. So G 3X sama dengan apa Pak Ik? Warna biru sebelah kanan. 2X tolak 7. 2X tolak dengan 7. Kita kena ada data dulu, baru boleh kira. Okay, bagus Pak Ik. Okay, so begitu juga
baru kita dapat jawab soalan. Okay, kalau kita tengok Miza jawab, dia kata fungsi F. Fungsi F ni F lah. Okay, so ginilah. Awak boleh jawab gini. Atau awak boleh jawab ke mana? F titik, 2 titik X. Lepas tu buat apa? Buat anak panah 3X. Dia ada 2 cara. Okay. Untuk soalan Faik ni dia kan dia payah dia ada data ni, bawa ada data. Kita baca daripada gambar rajah. Ni daripada gambar rajah ni kita baca. Gambar rajah ni kita buat keluar maklumat ni, maklumat yang kita nak. Okey, baru kita belajar dia iaitu G F X. Okey, sama dengan G F X. Yang kita belajar dia. Gitu. Okay, so FX berapa FX? Faik, Daniel Faik. Ya. Ya, FX berapa nilai FX? Ni FX ni. 3X. Okay, 3X. Lepas tu 3X kena buat apa Faik? Yang baru kita belajar ni. Kita masukkan dalam G lah. Okay, so formula G adalah GX sama dengan 2X tolak dengan 7. Cikgu rimat kat sini. Okay Faik, 3X ni ganti ke dalam mana Faik? 3X ni. Dalam Okay, ni panggil dia objek tu. tu. Okay, so kita ganti sini lah. Nampak tak? Nampak. Nampak. Alhamdulillah. Okay. So yang seterusnya masuk je lah iaitu 2 kurungan 3X tutup kurungan tolak dengan 7. Okay. Boleh? Boleh. Oh sorry. Silap soalan ni. Sekejap. Ni soalan ni. Cikgu buat silap kat sini. Ni tak terima Minta maaf. Untuk soalan ni, soalan dia guna gambar rajah. Maafkan cikgu. Cikgu je. Cikgu kata matematik ni dia gitu lah. Dia salah C, salah B. Tapi dalam matematik kalau awak salah, apakah yang awak kena buat? Jangan padang lah. Cikgu nak padang ni tak boleh bolok. Okay. So untuk soalan ni sebenarnya diuji ni soalan ni. Minta maaf saya Faik Okay. Okay, diuji hak ni rupanya. Cikgu salah tengok. Diuji hak ni. Okay. Diuji hak ni rupanya. Baca soalan lah tu baru cikgu jawab perasan. Okay, untuk soalan ni dia kata apa? F, G, X. Nampak? Jika apa? G, F, X. So G apa? Hari tu cikgu kata dah, baca hak mana dulu? Baca hak kanan dulu. Baru baca hak kiri. Betul tak? Hak mula-mula tadi. Ya Allah, tak perasan cikgu. Ni. Tadi cikgu kata apa? Baca hak kanan dulu, baru baca hak kiri. Sebab hasil dia dah ada dah rupanya. Okay. Iaitu baca hak kanan dulu, baru baca hak kiri. Hak kanan mana? F lah. Hak kiri mana? G. Okay. Untuk soalan Faik tadi. Okay, maafkan cikgu. Cikgu tersilap pandang sini. Okay, iaitu baca belah kanan. Belah kanan apa? G. Belah kiri apa? F. X. Okay. So jawapan, ni jawapan dia. Iaitu apa? Iaitu akan dapat apa? 2X tolak dengan 7. Dia ada cara nak kira ni. Iaitu kita guna sorsangan. Okay, tapi sorsangan awak nak belajar lagi. Okay. Soalan ni kita boleh kira nanti kalau kita guna kaedah sorsangan. Kalau soalan macam ni, kita direct kepada soalan. Okay, untuk soalan Faik ni sebenarnya dia berdasarkan gambar rajah. Maaf tadi salah kira tadi. Tu cikgu tengok pelik tadi. Okay, bagaimana cikgu tahu? Cikgu tahulah pengalaman cikgu Okay, so untuk soalan ni kita boleh tulis sebagai G, F, X. Kita ambil daripada gambar rajah. Untuk soalan ni kita ambil daripada gambar rajah iaitu 2X tolak dengan 7. Ni. Atau kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua nak tulis jawapan apa? Buat GF titik 2 X anak panah sama dengan apa? 2X tolak dengan 7. Okay, so dia ada 2 kaedah. Okay, dia ada 2 kaedah nak selesaikan. Nak
Kan dua kaedah selesai, kan dua kaedah cara penulisan dia. Sama ada buat kurungan ataupun buat anak panah. Okey. Okey, silap ada ke? Tapi minta maaf Okey, yang seterusnya. Soalan nombor 2. Nombor 2 cikgu tunjuk A je boleh? A sebab dia ada banyak dia ada 4 soalan. Okey. Cikgu yang pertamanya cikgu nak suruh tak apalah, tak boleh tak apa, kita cuba Okey, untuk soalan A, untuk FG cikgu nak suruh Alia Farhana. Okey ni, FG ni. Soalan pertama. Dia ada 4 soalan ni. FG, GF, F kuasa 2, G kuasa 2. Ni yang kita belajar ni. Okey, FG Alia Farhana, Amza Mukri buat GF. Okey, boleh tak? Alia Farhana boleh? Ada dalam ni Ada. Okey, boleh buat tak? Okey, Amza Mukri boleh buat? Ni tu. GF. Boleh tu. Boleh. Alhamdulillah. Okey, cuba buat dulu. Ataupun nak sebut terus pun tak apa. Awak sebut cikgu tulis. Siapa nak jawab dulu? Alia ke Hamzah? Alia boleh? Dia ada 4 soalan ni Hamzah boleh Hamzah? Cuba jawapan tu. Ambo jawapan. Jalan kira. Jawapan ada dah belakang. Jalan kira. Cuba. Awak sebut, cikgu tulis. Siap lagi? GS cikgu. GF. Okey, sama dengan kita boleh tulis G 3X. FX. Okey, sabar dulu. Macam faham dah tu. Okey, iaitu G 3X. Okey, lagi? Lepas tu 3 tu. 3. Dekat G cikgu. Dekat G. 3. Awak sebut je, cikgu tulis. Tolak Tolak 3X. 3X. Lepas tu ni jawapan dia. Okey, alhamdulillah. Okey, tahniah betul. Okey, nak tulis gini pun boleh atau nak tulis dalam bentuk anak panah pun boleh. Okey, so dua-dua boleh. Tidak ada masalah. Okey, Alia. Boleh Alia? Okey, terima kasih Hamzah. Okey, Alia boleh? Tak boleh. Okey. Yang soalan Alia sama jugalah. Okey. Iaitu apa? FG. Kita boleh tulis sebagai apa? FGX. Okey. Alia, apakah nilai GX? GX ni. Nilai dia apa? Okey, nilai GX adalah 3 tolak dengan X. Okey, 3 tolak dengan X. Okey, so 3 tolak X ni masuk mana? Masuk dalam F ni. Masuk dalam F, menggantikan objek. Objek dia sekarang ni 3 tolak X. Okey, so X ni akan dapat apa? 3 kurungan 3 tolak dengan X. Okey. So kat sini akan dapat apa sini? 9 tolak 3X. Okey, so memadai tulis macam ni. Atau boleh tulis juga sebagai jawapan dia adalah FG.2X anak panah 9 tolak 3X. Okey. Okey, dah boleh buat apa, jangan stres-stres. Cikgu akan tolong tolong seadanya. Okey, next. Soalan yang seterusnya adalah F kuasa 2. Apa maksud F kuasa 2? Kita dah belajar dah ni. Okey, F kuasa 2. Okey, so F kuasa 2. Cikgu nak suruh Muhammad Nakiuddin jawab.
F kuasa 2. Okey, dan G kuasa 2 adalah Amjad Ashraf. Okey. Boleh? Muhammad Nakiuddin boleh? Tak ada respon. Amjad Ashraf boleh? Tak boleh tu. Tak boleh. Okey, untuk F kuasa 2. Cikgu terang dulu F kuasa 2. Apa maksud F kuasa 2? Volunteer seorang. Apa maksud F kuasa 2? FF. F. Jangan kata FF. FF. Iaitu kurungan. Kurungan. F. FX. X. FF. Okey, FF tu benda yang sama lah. Okey, teori ni memang betul FF. Tapi kita nak kira dah sekarang ni. Okey, so FX adalah 3X. Ni dia masuk dalam dirinya sendiri. So, objek dia 3X. So, objek dia sekarang ni X lah. X ni ganti 3X ni. So, kat sini adalah 3 kurungan 3X lah akan jadi. So, akan dapat 3 kurungan 3X. Okey, maka awak akan dapat apa sini? 9X. Okey. So, ni cara yang pertama. Okey, atau awak boleh tulis apa? Tulis sebagai FG X anak panah 9X. Cara dia. Okey, cara nak penulisan dia. Dia ada dua cara penulisan dia. Cikgu ajar belaka lah. Okey, dalam periksa pilih salah satu. Okey, dalam periksa nanti pilih salah satu. Okey, yang seterusnya, soalan yang seterusnya adalah G kuasa 2. Okey, siapa volunteer nak jawab apakah yang dimasukkan G kuasa 2? Apa maksud G kuasa 2? G kurungan GX. Okey, bagus. Iaitu G kurungan GX. Apakah nilai GX? Ada nak jawab? Iaitu 3 tolak dengan X. Okey, so masuklah X ni. Masuk je. Iaitu akan dapat apa? 3 tolak. Kat sini hati-hati Hati-hati dengan operasi negatif kat sini. Okey, sebab negatif darab positif akan dapat. Okey, negatif darab positif akan dapat negatif. Okey, dan negatif darab dengan negatif akan dapat positif. Dah belajar. Okey. So kat sini awak akan dapat 3 tolak 3 tambah dengan X. Okey, 3 tolak 3 tambah dengan X. Maka jawapannya adalah X. Okey, atau awak boleh tulis sebagai G kuasa 2. Oh, sini silap Okey, so anak panah sama dengan apa? X. Sekejap sini ada silap ni. Aduh. Okey. Biasa lah. Tulis di alam maya ni tak nampak. Kadang-kadang dia shock sendiri. Okey, so dia boleh tulis jawapan macam ni. Okey, nanti sebagai kerja rumah nanti, kerja rumah Okey, cikgu nak suruh awak buat apa? Awak buat soalan ni. Okey, soalan nombor B, C dengan D. Okey, so sebagai homework lah. Okey, untuk kita bincang minggu hadapan. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk lah. Cuma minggu depan mungkin kelas kita buat malang kot. Sebab cikgu masih lagi khusus ni. Ada khusus lagi. Okay, so B, C, D ni nanti cuba buat. Dia ada 4. Okay, dia ada 4 soalan dia. Okay, dia ada 4 soalan. Okay, yang seterusnya cikgu nak pergi ke soalan nombor 2. Nombor 2 dah Okay, cikgu nak pergi ke soalan nombor 3. Okay, nak pergi soalan nombor 3. Ni adalah pattern soalan. Okay, soalan nombor 3 adalah pattern soalan. Cikgu nak jawab B sahaja. A nanti sebagai, ni adalah sebagai latihan awak lah. Okay, cikgu nak jawab B sahaja. Okay, cikgu nak jawab B sahaja. Okay, kalau cikgu nak jawab soalan ni, biasanya kita akan baca soalan. Okay, yang pertama data yang kita nak adalah fx. Okay, sama dengan apa? 3x tambah dengan 4. Okay, hak ni tak boleh reka sebab tu adalah kehendak soalan. Okay, untuk data yang kedua, kedua yang kita nak. Apakah data yang kedua yang kita nak? Yang diberi, maksud cikgu yang diberi. Ada nak jawab? Okey, data yang kedua yang diberi adalah ni. Okey, dia beri apa? Dia beri adalah GX
sama dengan X kuasa 2 tambah dengan 6. Okey, lepas tu dia bagi apa? Cari ungkapan bagi Fx dengan Gx. Dia ada berapa soalan kat sini? Yang pertamanya dia suruh cari apa? Fg. Yang keduanya Gf. Tengok soalan dia. Maknanya ada dua jawapan kat sini. Kemudian, dia ada 3 lah penyelesaian dia. Cari nilai-nilai X. Okey, katakan cikgu nak buat B. Okey, untuk B, dia nak apa? Yang pertamanya dia suruh cari Fg. Ni kaedah dia tanya soalan kau awak. Okey. Yang kedua, dia nak apa? Dia nak GF. Ni kehendak soalan. Yang ketiga, dia nak apa? Dia nak nilai-nilai. Bagaimana nak nilai-nilai? Nilai-nilai untuk soalan B adalah apa? Fg X sama dengan GFX. So soalan ni sebenarnya dia uji awak 3 benda. Okey, dia uji awak adalah 3 benda yang perlu awak kena faham. Okey, 3 benda yang perlu awak kena faham soalan. Ni adalah kaedah-kaedah soalan lah untuk tanya awak. Okey, so bagaimana kita nak jawab? Okey, so bagaimana nak jawab? Kita pakai pen warna purple. Okey. Yang pertama, kalau soalan macam ni, cikgu akan jawab apa? Cikgu akan jawab FG. Okey. So F kurungan GX. Apakah nilai GX? Siapa nak jawab? Volunteer, sukarela. X kuasa 2 tambah 6. Okey. Aku suka ni hari ni. Iaitu GX. Berapa tambah 6? Ya, betul-betul. X kuasa 2 tambah dengan 6. Okey, lepas tu masuk ke dalam apa? 3 ni. Gantikan kedudukan ni. Okey, iaitu X kuasa 2 tambah dengan 6 tutup kurungan tambah dengan 4. Cikgu ambil yang FX ni. Macam biasalah kembang. Hati-hati kembang tu dia. Okey, bila kembang, hati-hati. So aku dapat kat sini aku dapat apa? 3x kuasa 2 tambah dengan 18 tambah dengan 4. Maka kat sini akan dapat 3x kuasa 2 tambah dengan berapa sebenarnya? 22 tau. Okey, 22. Okey. Untuk soalan yang pertama. So, tinggal macam ni pun memadai atau awak boleh tinggal sebagai apa? F, G, titik 2. Okey, X, anak panah sama dengan apa? 3X kuasa 2 tambah dengan 22. Okey. Okey, ini untuk soalan pertama. Okey, untuk soalan yang kedua. Nanti soalan A nanti awak ambil je data dia Okey, untuk soalan yang kedua. Dia nak apa? Dia nak GFX. GFX. Okey, dia nak GFX. So, GFX kita boleh tulis sebagai G kurungan FX. Okey. So, kat sini akan dapat apa? G FX berapa? 3x tambah 4. Okey, lepas tu 3x tambah 4 kita masuk ke dalam G ni. Okey, ni FX 3x tambah 4 kita masuk ke dalam G. Okey, ia akan dapat apa? 3x tambah dengan 4 kuasa 2. Okey. Ni cikgu nak guna kaedah PMP. Okey, cikgu nak guna kaedah PMP. Okey, secara apa? Secara ni lah. Ataupun nanti kalau awak rasa susah, awak kembang sesa pun boleh. Tengok kaedah PMP cikgu sebut 3 kuasa 2, 9. X kuasa 2, X kuasa 2. Ni power yang pertama. Okey, yang kedua, multiple. 2 darab 3X akan dapat, cikgu darab nombor tu 2 darab 3, 6. 6 kali dengan 4, 24X. 4 kuasa 2, 16. Okey, so kat sini cikgu guna kaedah PMP. Okey, tu cikgu kata kaedah PMP dia cepat. Okey, cepatlah tapi syaratnya kena apa? Kena mahir lah. PMP method. Okey, so kat sini awak akan dapat 9x kuasa 2 tambah dengan 24x. Okey, tambah dengan berapa kat sini? 22. Okey, so ni kaedah PMP. Nanti kalau rasa payah sangat nanti buat apa? Buat kembangkan. Okey, expand. Okey, expandkan dia, kembangkan dia. So tidak ada masalah.
Okay, so dia ada dua lah. Cikgu pakai PMP method. Okay, so jangan balah. Okay, so kalau nak hak mana cikgu suka kaedah PMP sebab dia cepat. Dia cepat. Okay, cuba mahir. Anggapkan dia ilmu baru. Bila ilmu baru, kena mahir lah banyak-banyak kali. Okay, so ini jawapan dia. Atau, macam biasalah, dia ada penulisan yang kedua, iaitu GF titik X anak panah, iaitu 9X kuasa 2 tambah dengan 24X tambah dengan 22. Tu dia. Okey, tengok soalan yang seterusnya. Cari nilai-nilai X. Okey, nanti awak jawab A sebagai homework. Okey, cari nilai-nilai X. So, bagaimana cari nilai-nilai X? Tengok syarat dia. Untuk soalan B, cikgu selesaikan syarat untuk soalan B. Okey, untuk cari nilai. Okey, dia kata apa sini? Cari nilai. Okey, nilai-nilai. Apa maksud nilai-nilai? Jawapannya lebih daripada satu lah. Okey, nilai-nilai X. So, kita tengok apakah syarat dia. Syarat dia kat sini. Okey, syarat dia adalah F GX sama dengan GFX. Syarat dia. Okey, so apa yang perlu kena buat? Ambil nombor lah. Okey, so GFX kita dah kira dah ni, iaitu kita dapat apa? 3X kuasa 2 tambah dengan 22. Okey, yang ini awak akan dapat 9X kuasa 2 tambah dengan 24X tambah dengan 22. Gitu dia. Okey, so kita dah nampak. Okey, kita dah belajar masa mendengarkan dahulu lah, iaitu kaedah perfaktoram. Okey, macam biasa lah, 3 pindah dia akan, cikgu susun dulu Ni rumah 2 tekak. Cikgu panggil X kuasa 2 ni rumah 2 tekak. Okey, tolak dengan 3X kuasa 2, rumah 2 tekak. Rumah 2 tekak dengan rumah 2 tekak. Okey, ini rumah setekak, 24X ni. Ni tak ada rumah langsung. Betul tak? 22. Tu 22. Okey. So kat sini akan dapat 22. Okey, tolak dengan 22. So dapat apa? Kosong. Okey. So 9 tolak 3. Ingat kita kira ikut rumah. Okey, ni rumah 2 tekak. Ni rumah setekak, ni tak ada rumah. So 9 tolak 3 akan dapat 6X kuasa 2. Okey, 24 dapat 24 lah. Okey, X. So dapat apa? Kosong. Okey. So kat sini awak dah belajar kaedah perfaktoram tu. 6 24. So si pena 6X. Okey, so kat sini akan timbul apa? X. Okey, so kat sini akan timbul 4. Okey, so dia ada 2 lah. Okey, dia ada 2. Okey, dia ada 2. Bagaimana 2 tu cikgu? Ni lah. Yang ada 2 kat sini. Kita baca Kita baca unsur yang pertama adalah 6X sama dengan kosong, maka X kosong bahagi 6. Awak tekanlah kalkulator. Kosong bahagi 6, kosong jawapan dia. Untuk unsur yang kedua, kita ambil hak kurungan ni. Ini unsur yang kedua iaitu X tambah dengan 4 sama dengan kosong. Maka X adalah negatif 4. So kita tengok kehendak soalan. Soalan apa? Nak nilai-nilai. Maknanya kalau nilai-nilai jawapannya lebih daripada 1 lah. Maka nilai-nilai kat sini kita boleh katakan bahawa kosong dengan negatif 4. Okey? Boleh? Boleh tak Ada masalah ke? Boleh? Faham? Boleh. Okey, alhamdulillah. So cikgu berhenti kat sini dulu. Okey, sampai soalan nombor 3. Okey, nanti cuba buat homework. Okey, sampai soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 4. Okey, dengan soalan nombor 5 ni cuba buat. Okey, cuba buat dulu, insya-Allah minggu depan cikgu bincang balik. Okey. So nombor 4 ni adalah pattern soalan. Okey, apa maksud F kuasa 2? FF. Okey, kalau kita tengok soalan nombor 4 kat sini, apa maksud F kuasa 2? FF. Okey. F dia bagi dah. Soalan nak cari nilai. Maknanya kita belajar asas, lepas asas kita lebih advance sikit Kita lebih lagi. Okey, yang seterusnya begitu juga dengan soalan 5. Dia bagi F, dia bagi G. Dia bagi syarat. Dia kata apa? Cari hubungan antara hash dengan K. Hash dengan K kalau kita tengok dia adalah nombor kat sini. Okey, dia adalah nombor. So, dia cari hubungan dia lah. Hubungan dia mungkin dalam operasi darat, dalam operasi bahagi, okey, operasi tambah,
Operasi tolak tu je hubungan dia. Ataupun mungkin dia berkadar songsang. Okay, kita tengok nanti. Okay, so cikgu rasa sampai sinilah dulu hari ni. InsyaAllah nanti video ni cikgu akan masuk dalam YouTube. Nanti awak boleh ulang dan headout ni cikgu akan kabur dalam Google. Lepas tu awak boleh tengok balik sekali lagi. Okay, dan kita akan jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih kerana berada di alam maya pada hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Ego. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, Ego. Terima kasih, Ego. Terima kasih, Ego.